subs next year. Take him. He's no use to me anymore. Kill him or take him home. Finished with him. Baik tuan-tuan, itulah satu contoh suasana yang kita petik daripada Ar-Risalah yang menggambarkan suasana ta'zib yang berlaku itu, yang seolah-olah sahabat-sahabat Nabi semua berada dalam ketakutan. Mereka sedang mencari Allah, mereka sedang nak menyelamatkan manusia daripada dibakar oleh api neraka. Mereka cuba nak keluar daripada kehidupan berpura-pura. Sumayyah tadi seolah jelas kehidupannya berpura-pura, tapi bila anak dia cuba berdakwah kepadanya dan bila pecahnya patung tadi dan anak dia mengatakan bahawa patung tadi tak dapat nak bela diri dia, aku pun patutnya dah mati sebab aku juga seorang perempuan seperti dua orang saudaraku yang telah ditimbus hidup-hidup. Ini semua kehidupan yang sepatutnya kita kena keluar, dan akhirnya Sumayyah merasakan aku nak keluar daripada kehidupan itu, dan dia masuk Islam. Dan anak dia kena tangkap, dan kita dapat menyaksikan bagaimana kesan daripada penanaman akidah ini menyebabkan mereka menjadi berani bercakap dengan ketua-ketua dan pemimpin-pemimpin mereka, tapi dengan masih bersopan. Bagaimana berhujah dengan orang-orang jahiliah ini dalam keadaan masih bersopan, tetapi harga yang perlu dibayar untuk bertemu dengan Allah dalam jenis yang kedua. Jenis yang pertama kita kata dengan mereka yang berzikir beruzlah, dengan terlibat dengan ahli-ahli zikir, kumpulan tarekat, kumpulan sufi, mereka boleh bertemu Allah. Tetapi suasananya berbeza dengan suasana yang kita gambar, yang kita ceritakan, iaitu peringkat kedua yang telah dilalui oleh Nabi. Untuk bertemu dengan Allah perlu membayar harga yang begitu. Selama 7 tahun lebih proses itu berlaku, tekanan itu, dan kita dapat melihat bagaimana Bilal Ibn Rabah tidak sanggup untuk memukul saudara kerana akidah tadi telah membentuk perasaan ukhuwah, persaudaraan, dan dia tidak sanggup untuk pukul Ammar, tak sanggup untuk memukul dia, dan akhirnya dia terpaksa memecahkan rahsia keislaman yang selama itu dirahsiakan. Dan apabila diketahui, kita lihat bagaimana penyiksaan begitu pedih, dan dia berpeluang untuk keluar balik, tapi dia memilih untuk mengatakan ahadun ahad, ahadun ahad. Satu zikir yang bukan hanya zikir disebutkan dalam bibir dan hati, tapi zikir yang disertai dengan tekanan. Dan itulah merupakan terbukanya pintu hijab yang lebih besar lagi sebenarnya, kerana menanggung kepedihan ketika mengungkapkan kalimah ini. Dan kita dapati bahawa Bilal sanggup untuk menerima kepedihan dan keperitan itu. Tetapi ukhuwah sekali lagi, kalau dia tadi tak sanggup nak menyebat, memukul Ammar atas perintah ketua dia, atas perintah tuan dia, tapi kali ini Abu Bakar As-Siddiq nak menunjukkan keimanan, dan ia adalah merupakan satu yang kita katakan disusun begitu rupa. Abu Bakar membeli pula Bilal untuk dimerdekakan, walaupun mengikut adat jahiliah, ketika seorang ketua, tuan tu sedang menghukum hamba dia, tak boleh dijual. Sebab itu peraturan orang zaman dulu. Mana-mana hamba yang sedang diperbetulkan atas kesalahan mencuri, atas kesalahan apa, tidak boleh dijual. Tapi oleh kerana demi kepentingan saudaranya, Abu Bakar sanggup beli dengan harga yang luar biasa, dan Allah memberikan buka hati Hindun untuk benarkan jual, dan Abu Bakar pun dimerdekakan. Semata-mata dia nak merdekakan, dan sahabat-sahabat mereka berkumpul. Dan ini menunjukkan bahawa Abu Bakar berbincang dengan Rasulullah, bincang sahabat. Bilal sedang diseksa, macam mana selamatkan dia? Mari kita keluarkan duit, infak, kita belanjakan duit, kita beli dengan duit ini untuk menyelamatkan saudara kita. Membuka pintu pengorbanan. Maknanya orang yang diseksa kena seksa. Orang yang tidak diseksa seperti Abu Bakar, kerana dia ada pangkat, dia ada kekayaan, dia ada kehebatan, dia tidak diseksa, tapi dia mengumpulkan duit daripada sahabat-sahabat dia untuk membantu. Dan akhirnya organisasi ini hidup, akidah ini hidup. Dia bukan hanya iman yang hanya kita duduk kat masjid, tetapi kita berfikir, kita merancang, dan dia penuh dengan kebajikan. Dakwah yang mengajak pada Allah ini, bertemu dengan pemimpin-pemimpin Quraisy itu, dia penuh dengan kebajikan. Bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu, dan ia menyebabkan hidupnya agama ini.
Dan sebab itu kehidupan kita tuan-tuan mesti merupakan kehidupan yang bukan hanya berfalsafah mencerita tentang sifat Allah begini, Allah begini, Allah begini, Allah begini, kita balik kita tidur. Ataupun kita mengatakan Islam begini, Islam begini, kita balik tengok TV, habis. Tapi kita nak menjadi seorang insan yang hidup apabila terima akidah ini, kita merancang bagaimana nak menyelamatkan anak-anak kita daripada dibakar oleh api neraka. Bagaimana nak menyelamatkan anak-anak jiran kita daripada dibakar oleh api neraka. Bagaimana nak menyelamatkan pekedai-pekedai itu daripada dibakar api neraka. Bagaimana nak ajak orang Cina supaya mereka bersama-sama mengucap kalimah syahadah ini, orang India. Bagaimana nak, semangat itu mesti ada, yang dia berlaku dalam bentuk perancangan yang kita katakan ala basiratin, berdasarkan kepada hujah. Tekanan-tekanan yang terakhir seperti contoh tadi. Dan sebenarnya kalau kita lihat contoh bagaimana Sumayyah pula, tadi giliran Bilal. Dan kalau kita tengok Sumayyah pula bagaimana dia diseksa, bagaimana dia ditekan, kalau kita boleh tengok sekejap ni. Supposed to be a tiny with others. You will be corrected. Very clear. The offer is to know the mind. Dia tengok Sumayyah pula ya. We shall have to beg ourselves in tears. Yang diseksa pula, kalau nak Ammar pula diseksa. Sumayyah tali itu direnggangkan ya. Seorang anak menyaksikan ibu dia